Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi muslima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi muslima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Terima kasih kepada Masjid Al-Azhar College Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS yang sudi menjemput saya untuk mengkongsikan sedikit manfaat ilmu yang mana tajuk yang diberikan kepada saya ialah hadis-hadis fadail berkaitan bulan Ramadan. Jadi bila menyebut berkenaan dengan fadail, hadis-hadis fadail, ianya merujuk kepada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda ingin memberi galakan kepada umatnya supaya merebut pahala ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang dinyatakan dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai amal ibadah, dan di antaranya ialah ibadah puasa yang mana kita sedang menjalani dalam bulan ini, ibadah puasa Ramadan yang insya-Allah kita sudah melepasi ataupun sudah menempuhi 1/3 bulan daripadanya, dan masih ada lagi berbaki 2/3 bulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, memurahkan rezeki kita untuk beramal ibadah sehingga ke hujung Ramadan. Kerana bulan ini adalah bulan yang penuh barakah, dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kebarakatan, kerahmatan, keampunan dan kelepasan daripada api neraka. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ingin saya mengkongsikan hadis-hadis fadail bulan Ramadan ini daripada sebuah kitab yang mana kitab ini dikarang oleh seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dan beliau merupakan murid kepada seorang tokoh besar hadis, murid kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau bernama Al-Hafiz Muhammad bin Abi Bakar As-Safadi An-Nasiri, yang ma'ruf, masyhur disebut Ibnu Ad-Diri. Ibnu Ad-Diri. Ini antara tokoh yang mungkin jarang-jarang kita dengar namanya. Dan beliau wafat pada tahun 862 Hijrah. Jadi bila tengok tarikh kewafatan beliau, berarti beliau adalah tokoh ulama kurun ke-9 Hijrah. Dan beliau
telah meringkaskan kitab At-Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah ta'ala, yang mana kitab itu menghimpunkan hadis-hadis yang berbentuk targhib, yang memberi galakan kepada amalan-amalan yang baik, wa tarhib, dan juga menghimpunkan hadis-hadis berkaitan ancaman-ancaman dari melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar, maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada targhib, galakan, dan ada tarhib, ancaman. Ini sebuah kitab yang masyhur dan dipelajari dan diajarkan, disebarkan oleh para ulama kurun demi kurun, dan ramai ulama yang memberi khidmat kepada kitab tersebut, sama ada disyarahkan ataupun diringkaskan. Kerana kitab tersebut tebal, maka diringkaskan. Di antara yang meringkaskannya ialah Al-Hafiz Ibnu Ad-Diri, yang mana kitab beliau ini yang akan saya gunakan untuk membincangkan tentang hadis-hadis fadail bulan Ramadan, insya-Allah. Dan kitab ini telah ditahqiq oleh dua orang tokoh, iaitu yang pertama Syekhuna Al-Ustaz Al-Dr. Al-Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, dan seorang lagi Al-Ustaz Al-Syekh Muhammad Isam Arar. Dan kitab ini diterbitkan oleh Darul Mustafa Dimashq, yang mana ianya adalah pustaka yang dimiliki oleh Syekhuna Dr. Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Dan beliau pernah beberapa kali hadir ke kuis, menyampaikan daurah dan juga perkongsian ilmu, dan pernah mengijazahkan kepada yang hadir sanad beliau. Dan kalaulah sah sanad kitab ini, maka bersambung ijazah tersebut sehingga kepada pengarang, insya-Allah. Kalau sah kalau tidak pun kepada kitab yang asal, iaitu kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafiz Al-Munziri. Baik. Yang berkaitan dengan tajuk kita ialah pada bahagian Kitabus Siyam, berkaitan dengan puasa, yang mana kitab ini berada pada bahagian yang ke-8. Bahagian yang ke-8, Kitabus Siyam. Pertama, berkenaan dengan at-targhib fi shaumi mutlaqan, galakkan berpuasa secara mutlak. Galakkan berpuasa secara mutlak. Maknanya tak kira lah sama ada puasa Ramadan atau puasa pada bulan-bulan lain. Itu maksud secara mutlak. Artinya sama ada puasa itu dilaksanakan pada bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan yang lain, maka ganjarannya sama. Wa ma ja'a fi fadlihi wa fadli du'a'is sha'im, dan perkara yang disebutkan tentang kelebihannya dan kelebihan doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang pertama di bawah Kitabus Siyam, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah azza wa jalla,
Setiap amalan anak Adam itu adalah baginya. Setiap amalan anak Adam itu adalah baginya. Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ia adalah bagiku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang layak untuk membalasnya. Jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba Allah, jadi itu kebanyakannya dilihat oleh orang lain, dapat diketahui amalan-amalan tersebut secara zahir. Adapun puasa, walaupun amalan tersebut boleh dilihat oleh orang lain secara zahir dengan mungkin lemah tubuh badan, rasa tak berdaya. Misal kata, kalau yang segar dan tidak menunjukkan rasa letih, dan menunjukkan rasa seperti biasa, maka itu dia dapat menyembunyikan puasanya. Jadi puasa ini suatu amalan yang boleh dikatakan tersembunyi. Maknanya kalau dia dalam keadaan bersendirian, dalam bilik kosong, tidak ada orang lain, kalau dia nak makan, dia nak minum, tentu tak ada orang yang tahu. Tetapi kerana ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Allah Taala lihat, tahu apa yang dilakukan, walaupun dia bersendirian dalam bilik ataupun di tempat yang jauh daripada orang lain. Jadi kerana dia tahu Allah Taala melihat, maka dia tidak makan dan juga tidak minum sesuka hati. Dia menahan lapar dan dahaga itu hanya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَطْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Maka apabila pada hari puasa seseorang kamu, maka janganlah dia berkata keji. Jadi bila orang yang berpuasa ini, dia kena jaga tubuh badan, anggota tubuh dia. Jaga dia punya tangan dia, kaki dia, lidah dia, mata dia, telinga dia, kena jaga. Dan secara khusus disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarfuth, jangan berkata keji. Maknanya dosa lidah dikhususkan, lidah itu supaya dijaga, dan tidak sesuka hati mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata cacian dan seumpamanya. Mungkin pada kita berpuasa ini kita tidak berbuat demikian secara zahir, tetapi tangan itu kita gunakan untuk mencaci, untuk mengeci, mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak berlaku, banyak berlaku di media sosial. Walaupun mulutnya diam, tapi tangannya itu mencaci, mencela, memaki, memfitnah dan sebagainya. Waliyahzubillah. Jadi macam mana puasanya itu? Satu lagi yang disebutkan kemungkaran lidah ini, wala yasqat, dan janganlah bergaduh. Jadi bila dua orang, kalau seorang tak jadilah bertengkar, tapi kalau dua orang bila bertengkar, suara akan tinggi, meninggikan suara, kemudian akan timbul marah, akan menyebabkan perkelahian, dan seumpama. Sebab itu kena jaga lidah. Daripada asbab lidah itu boleh menyebabkan pergaduhan. Seperti mana kata pepatah Melayu, kerana mulut badan binasa. Kerana mulut, padahal dia hanya mengeluarkan kata-kata, dia tanpa menyentuh tubuh badan orang yang dikata.
tapi dia menyentuh hatinya. Menyentuh hatinya sakit. Maka akan step yang kedua akan berlaku pula penggunaan kekerasan tangan dan seumpamanya. Jadi sebab itu tak boleh mula dengan lidah. Tak boleh mula dengan lidah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, sekiranya seseorang itu dicaci, sekiranya dia dicaci oleh seseorang ataupun dia diserang ataupun diperangi oleh seseorang. Diperangi maknanya nak ajak gaduh lah, bukannya perang dekat medan perang, bukan. Dia nak ajak bertengkar, ajak bergaduh. Falyaqul inni sha'im. Maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Maknanya dia mengingatkan diri dia dan juga orang yang nak ajak gaduh tadi, bahawa dia berpuasa dan dia kena menahan nafsu dia daripada bergaduh, mengeluarkan kata-kata cacian, kejian dan sumpah. Wallazi nafsi biyadi la khulufu fami sa'im atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Demi yang jiwaku di tangannya, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala berbanding bau kasturi, wangian kasturi. Walaupun secara zahir bau mulut orang yang berpuasa ini busuk, setelah lama dia tidak minum dan makan sesuatu, jadi menyebabkan bau mulut itu naik. Bau dia naik, maka mungkin tidak menyelesaikan orang lain, namun di sisi Allah, ianya lebih wangi daripada wangian kasturi. Subhanallah. Jadi macam mana Allah tak kaedah ataupun maksudnya itu wallahu a'lam, tapi kita kena yakin bahawa dia adalah berbentuk majazi, berbentuk majazi, bukannya secara realiti. Lis-sha'im farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia gembira dengan kedua-duanya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka maka dia gembira dengan buka puasanya. Dia gembira dengan buka puasanya. Jadi orang yang sudah menahan lapar dahaga sepanjang hari, mungkin 12 jam, ada yang lebih lama lagi, 18 jam. 18 jam. Ada yang lebih lama lagi, saya ingat dekat orang Denmark tu, 21 jam. 21 jam, maknanya 4 jam je malam. Siang ni panjang, terlalu panjang. Walaupun ada fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, taklah sampai perlu 21 jam, cukup sehingga 18 jam sahaja dia boleh berbuka. Maknanya itu adalah masa yang paling panjang, yang mana dia mengikut kodrat kemampuan manusia biasalah 18 jam. Walaupun ada yang tetap teruskan sampai 21 jam berpuasa, ada. Nah, jadi kita taklah menghadapi kegetiran seperti itu. Alhamdulillah, kita di Malaysia ini dalam 12-13 jam sahaja. Itu pun sudah rasa lapar, pada di sebelah petang tu rasa lapar. Jadi bila berbuka tu Masya Allah, bila air masuk ke tekak tu Masya Allah, rasa seronok, gembira, dapat menghilangkan dahaga dan juga lapar. Itu satu. Pertama, yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan apabila dia bertemu Tuhannya,
Ya, setiap orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Jadi setelah dia wafat nanti di akhirat nanti dia akan bertemu dengan Allah, fariha bisaumihi, maka dia akan gembira dengan puasanya dahulu yang dikerjakan. Barulah dia melihat, Masya Allah, betapa besar ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma bi alfazin mutaqaribah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta lain-lain dengan lafaz yang lebih kurang sama. Jadi dalam satu hadis ini terlalu banyak kelebihan-kelebihan. Galakan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cara kaedah untuk kita menjaga puasa kita daripada terkurang pahalanya apabila dicaci ataupun diajak untuk bertengkar, maka kita kena ingatkan diri kita, inni shaim, inni shaim. Wa fi riwayatin li Ibnu Khuzaimah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi as-siyamu junnah. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafaz yang sama, namun ada tambahan asyam junnah. Puasa itu adalah pelindung daripada kita melakukan kemungkaran, maksiat dan seumpamanya, dan juga pelindung daripada api neraka, dan itu adalah yang lebih utama lagi. Jadikan puasa itu sebagai pelindung diri kita daripada api neraka. InsyaAllah kita break sebentar untuk laluan azan. InsyaAllah. La
Wa fi ukhra, kata Ibnu Ad-Diri Hafidh rahimahullah, wa fi ukhra, dalam riwayat lain, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-siyam fa huwa li wa ana ajzi. Dalam riwayat lain disebutkan setiap amalan anak Adam itu adalah baginya. Satu kebaikan akan digandakan 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Jadi ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang bagi umat Islam yang melakukan amal ibadah, satu kebaikan digandakan ganjarannya 10 kali ganda minimum, dan sehingga 700 kali ganda. Jadi ini satu tawaran yang sangat besar, kita boleh untuk kita kejar dan untuk kita capai, bukan semata-mata 10, mungkin sampai 100, kalau tinggi lagi 200 sampai 700 kali ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala illa siyam, melainkan puasa, fahuwa li, maka ianya adalah bagiku. Ianya adalah bagiku, maknanya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan mengganjarinya. Yada'u ta'am min ajli wa yada'u syarab min ajli wa yada'u lazzatihi wa yada'u lazzatahu min ajli wa yada'u zawjatahu min ajli. Jadi oleh kerana puasa itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, walaupun dia berseorangan diri ataupun jauh daripada orang lain, tak ada siapa yang lihat, namun dia tetap menjaga puasanya. Dia meninggalkan makan min ajli, kerana aku. Dia meninggalkan minum kerana aku. Dia meninggalkan kelazatan kerana aku, dan dia meninggalkan istrinya kerana aku. Wal khalufu fa misayim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari di sisi Allah Ta'ala berbanding bauan kasturi ataupun wangian kasturi. Seterusnya at-targhib fi siyam Ramadan imanan wa ihtisaban, galakkan untuk berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan ganjaran pahalanya daripada Allah. Wa qiyami lailihi siyama Lailatul Qadar wa ma ja'a fi qadri, dan juga berqiyam pada malamnya, terutama malam Lailatul Qadar, wa ma ja'a fi qadri, dan hadis yang disebutkan tentang kelebihannya. Ini tajuk yang diberikan bagi hadis-hadis yang seterusnya, yaitu hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berqiyam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dosanya yang telah lalu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama menyebutkan dosa-dosa yang diampunkan ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yang dilakukan, maka hendaklah dia bertaubat dengan taubat nasuha, dengan sungguh-sungguh, tidak kembali semula kepada perbuatan lamanya, dan hendaklah dia menghalalkan hak orang lain sekiranya berkaitan dengan hak orang lain. Minta halal, hendaklah dia minta halal daripada orang yang dia buat zalimi atau aniaya, ataupun meminta maaf daripadanya.
Wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau yang ini insya-Allah semua orang dapat. Yang berpuasa dengan penuh iman dan ihtisab semua dapat. Tapi kalau yang tadi berqiyam malam Lailatul Qadar ini bukan semua orang diberikan rezeki bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka sama ada dia tahu malam itu malam Lailatul Qadar ataupun tidak, dia kena istiqamah melaksanakan ibadah qiyam dan sebagainya. Terutama 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Dan terutama lagi pada malam-malam yang ganjil. Ini malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi malam-malam ini perlu diberi penekanan supaya kita tidak terlepas untuk mendapatkan kelebihan yang disebutkan secara khusus. Walaupun secara umum tadi semua orang dapat man shoma Ramadan. Dan satu lagi ada hadis namun tidak dinyatakan di sini, man qoma Ramadan. Barang siapa yang berqiyam pada malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan penuh iman dan ihtisab akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itu untuk orang yang berqiyam. Jadi rugi jika orang yang hanya berpuasa di siang hari namun pada malamnya tidak berqiyam ataupun melaksanakan solat tarawih. Jadi tidak disebutkan di sini berapa rakaat, 8 rakaat ke 20 rakaat umum. Maknanya man qama Ramadan, barang siapa yang berqiyam pada malam bulan Ramadan insya-Allah akan mendapat ganjaran yang disebut. Wazad an-Nasa'i min hadits Ibnu Qutaibah faqala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan ditambah dalam riwayat An-Nasa'i daripada satu jalur riwayat Ibnu Qutaibah dimeriwayatkan begini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ditambah wa ma ta'akhkhar. Diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Dosa-dosa yang telah lalu diampunkan dan dosa-dosa yang akan datang juga diampunkan oleh Allah. Yang mana belum kita lakukan lagi tapi telah diampunkan. Namun ahli hadis berselisih pendapat tentang tambahan wa ma ta'akhkhar. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Apapun ianya adalah targhib, galakkan kepada kita supaya kita tidak meninggalkan amalan-amalan yang disebutkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazara Allah azza wa jalla ilaihi wa man nazara Allah ilaihi lam yu'azzibhu abada. Ini ada 5 perkara yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Pertama, apabila bermula malam yang pertama, malam yang pertama bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla akan melihat kepada mereka, melihat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang Allah Taala lihat kepadanya, maka dia tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Jadi kalau Allah Taala memandang kita, maka kita tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Jadi cara untuk mendapatkannya ialah perlu kita melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan, perkara-perkara yang diredai olehnya,
dan menjauhi daripada perkara-perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah Taala lihat, kalau kita tidak berbuat sedemikian, bagaimana Allah Taala hendak lihat kita. Wa amma tsaniyah fa in khulufu afwahihim hina yumsun atyabu inda Allah Taala min rihil misk. Dan yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut mereka, orang-orang yang berpuasa itu, ketika mereka berada pada waktu petang, disebut hina yumsun, maknanya bila petang tu tentulah sudah berubah bau mulut. Pagi okey lagi, petang dah berubah. Namun atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah Taala berbanding wangian kasturi. Wa amma tsalitsah fa innal malaikah tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailah. Adapun yang ketiga, para malaikat meminta ampun kepada mereka. Para malaikat meminta ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Fi kulli yaum wa lailah, pada setiap hari dan malam. Wa amma rabi'ah fa inna Allah azza wa jalla ya'mur jannatahu fa yaqulaha ista'idi wa tazayyini li ibadi. Aw syaka an yastarihu min nasab dunya ila dar karamati. Dan yang keempat, sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan syurganya dan berfirman kepadanya, bersedialah dan berhiaslah untuk hamba-hamba. Hampir-hampir mereka itu akan berehat daripada kepenatan dunia, balik ke daerah kemuliaanku, dipulang kepada Allah Subhanahu wa taala, balik ke daerah kemuliaanku, kembali ke akhirat. Maka syurga diperintahkan supaya bersedia dan berhias untuk orang-orang yang berpuasa. Wa amal khamisah fa innahu idza kana ay lailatin ghafara Allah lahum jami'an. Dan yang kelima, apabila di akhir malam, malam yang terakhir bulan Ramadan, maka Allah Taala mengampuni mereka keseluruhannya. Semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun minal qaum ahya lailatul qadar. Seseorang bertanya kepada baginda, adakah itu berlaku pada malam Lailatul Qadar? Faqala la. Jawab baginda, tidak. Alam tara ilal ummal ya'malun fa idza faragu min a'malihim wufu ujurahum. Tidakkah engkau melihat kepada pekerja-pekerja yang melakukan kerja-kerja mereka, apabila mereka selesai daripada kerja-kerja mereka, maka diberikan upah kepada mereka. Jadi orang yang melakukan kerja, habis kerja, diberikan upah. Macam itu jugalah hamba-hamba Allah Ta'ala ini di dunia, dia melaksanakan amal ibadah, maka upahnya nanti di hari akhirat. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman dengan sanad yang dhaif. Maknanya walaupun hadis ini tidak mencapai tahap sahih, namun harus untuk kita dengar, bagi memberikan galakan supaya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ibadah, khususnya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang dhaif ini harus digunakan untuk fadail al-a'mal, untuk at-targhib wa tarhib, dan seperti mana tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini pun tentang hadis-hadis fadail, bukannya tentang hukum hakam. Kalau hukum hakam tak boleh kita gunakan hadis dhaif, mesti hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Jadi mungkin serba sedikit yang dapat saya kongsikan pada tengah hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, terima puasa kita, dan mengganjari kita dengan ganjaran yang telah disebutkan, dan juga dalam hadis-hadis lain yang tidak dapat saya kongsikan, insya-Allah di lain masa. Dan sekarang kelemahan daripada diri saya sendiri, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.